Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Makana bikum fi ni'amatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan kewajipan kita sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan ke atas kita semua, iaitu solat maghrib yang merupakan solat fardu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada perkara yang paling aku cinta daripada amalan hamba-Ku apabila mereka melakukan apa yang telah kufardukan ke atas mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat pula berjemaah, ini merupakan salah satu daripada nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang dapat berjemaah ni tuan-tuan dan puan-puan, itulah tanda mereka kuat iman mereka dan mereka telah diberikan kebaikan yang sangat-sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat berjemaah, ketahuilah hati kita juga, iman juga akan bertambah. Hati kita semakin cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik buqa', iaitu tempat di dalam dunia ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam satu hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul bilad ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada masjid-masjidnya. Masjid-masjid yang berada di dalam satu negeri, dalam satu kampung, itulah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan rahmat Allah taala itu pertama apabila turun di muka bumi ini, artinya setiap harinya yang pertama turun rahmat Allah taala itu adalah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sentiasa melekatkan diri mereka kepada masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mereka lah orang yang sentiasa dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi autad, sesungguhnya Allah itu mempunyai kekasih-kekasih yang berada di masjid-masjid. Dan para malaikat itu, kata Rasulullah SAW, akan merindui orang-orang yang ahli masjid. Tatkala mereka kalau dah lama tak datang masjid, maka mereka akan bertanya kepada malaikat-malaikat yang lain, di manakah fulan bin fulan? Maka dikatakan oleh malaikat yang lain, mengatakan fulan bin fulan dia sedang sakit. Maka mereka berjemaah juga akan menziarahi kepada ahli masjid tersebut. Subhanallah, inilah kemuliaan orang-orang yang mana mereka mengimarahkan masjid, dan bukti keimanan mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang mengimarahkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, itulah tanda mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhirat.
Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Allah himpunkan kepada kita di tempat yang sangat-sangat baik, yang mana tempat seperti ini membuahkan, menghasilkan rahmat Allah Ta'ala kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah tanpa kita berlengah masa, siapa yang ada kitab boleh tengok di dalam kitab Hadisul Arba'in, hadis 40 daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-23, iaitu berkenaan tentang min sya'bil iman. Hadis yang menceritakan tentang sya'bul iman, artinya cabang keimanan. Tengok daripada hadis ini, hadis yang ke-23, An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Daripada Abi Malik. Dia juga dikatakan Abi Ka'ab. Tapi yang masyhur Abi Ka'ab. Jadi, kalau kita jumpa Abi Malik itu betul juga kerana dia ada anak yang bernama Malik. Tetapi yang paling masyhur digelar sebagai Abi Ka'ab. Dan kalau kita tengok banyak sahabat Nabi SAW yang bernama Ka'ab. Dan nama kalau Abi Ka'ab digelarkan sebagai seorang sahabat Abi Malik. Digelar namanya sebagai juga Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim, anak kepada Asim Al-Ash'ari, seorang Al-Ash'ari. Nisbah kepada satu kabilah datangnya daripada Yaman, yang mana mereka itu dipanggil Al-Ash'ariyun. Itu dikatakan. Tetapi dia ni bukanlah sahabat yang masyhur dengan Al-Ash'ari, iaitu Abi Musa Al-Ash'ari. Abi Musa Al-Ash'ari di antara sahabat Nabi SAW yang masyhur. Itu merupakan sahabat Nabi SAW. Tetapi beliau bukan Abu Musa Al-Ash'ari, tetapi beliau adalah Abi Ka'ab ataupun Abi Malik, yang ma'ruf. Kerana kedua-dua sahabat ini juga merupakan ma'ruf dengan kunyahnya, dengan panggilannya. Jadi kerana itu kalau ada yang mengatakan Abi Ka'ab ini adalah Abu Musa Al-Ash'ari, salahlah. Itu kata para ulama. Dan beliau ini duduk di Mesir. Jadi beliau ini setelah wafatnya Rasulullah, dan dia bergerak dengan beberapa sahabat Nabi SAW, di antaranya Amr bin As dan beberapa sahabat-sahabat lain-lain duduk di Mesir. Dan beliau ini meninggal di sana ketika datangnya wabak yang melanda pada zaman era Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu wabak ta'un. Jadi beliau ni di antara sahabat Nabi SAW yang wafat kerana ta'un, penyakit ta'un. Penyakit ta'un ini, kata Rasulullah SAW, kalau kena kepada orang yang beriman, maka itu merupakan rahmat Allah Ta'ala. Maka mereka mati dalam keadaan syahid. Adapun kalau kena kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, itu kata Rasulullah merupakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu kalau kita tengok ada ulama-ulama ke, tuan-tuan guru ke, terkena penyakit wabak ni, jangan kita kata orang tersebut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ingat, orang yang mati kerana wabak, bahkan para ulama mengatakan dalam kitab-kitab fiqh, hatta orang mati kerana sakit perut dan juga demam pun boleh dikatakan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat artinya di dunia dia tidak dapat mati syahid. Tetapi dia dapat mati syahid akhirat. Di akhirat dia digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Syahid ini ada dua. Yang pertama, syahid dunia dan juga akhirat. Dan ini paling baik, yang paling afdal. Nampak tak? Yang kedua, orang yang mati syahid akhirat saja. Mati syahid akhirat, dunia akhirat adalah orang yang pergi berperang fisabilillah. Mereka memerangi orang-orang kafir harbi, maka terbunuh mereka dapat syahid di dunia dan juga akhirat. Adapun orang yang mendapat syahid akhirat, itu khusus kepada orang yang mati sebab beranak, lemas, terbakar, kena ta'un, penyakit wabak, demam dan sebagainya, maka ini merupakan mati syahid akhirat. Begitu juga orang yang mati syahid akhirat digelarkan sebagai orang-orang yang mana mereka itu pergi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah SAW, man ta'allama al-ilma, barang siapa yang keluar daripada man kharaja min baitihi, siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut pada jalan Allah hatta yarji'ah, sehinggalah dia pulang. Jadi kalau dia mati syahid. Tapi dipanggil syahid akhirat. Di akhirat dia dapat digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid.
Kata para ulama, apa kelebihan ataupun perbezaan syahid dunia dan juga syahid dunia akhirat ni? Sudah pasti syahid dunia akhirat itu lebih hebat. Tetapi orang yang mati syahid dunia akhirat tetap digelar sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, iaitu syahid, tetapi tidaklah setaraf dengan orang yang mati syahid dunia dan juga akhirat. Jadi beliau ini wafat kerana taun, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dikatakan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu pada tahun 18 Hijriah. Itu beliau meninggal. Kemudian dikatakan an Abi Malik Al-Haris Ibn Asim radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah taala redha ke atasnya. Qala, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kata Rasulullah SAW, at-tuhur, iaitu bersuci itu merupakan separuh daripada keimanan. Apa itu suci? Apa itu yang kita faham tentang suci? Kata para ulama, suci itu tanazzuh wa tathhir minal ahdasi wal anjasi wal muzam. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, bersuci itu adalah membersihkan dan menghilangkan daripada hadas-hadas dan juga najis-najis dan juga muzam, iaitu sesuatu-sesuatu yang keji, bersifat kotor. Itu dipanggilkan sebagai bersuci. Adapun di sisi syariat adalah fi'lu ma yatarattabu alaihi ibaha walau min ba'dil wujuh katayamumi aw sawab mujarrad kal ghaslati saniyah fil wudu. Itu ta'rif bersuci di dalam kitab fiqh. Ini ta'rif siapa? Ta'rif Al-Imam Ibn Hajar. Disebut bersuci itu adalah perbuatan yang mana ia dibina ke atasnya yang mengharuskan walau min ba'dil wujuh, walaupun setengah daripada wujuh. Artinya seorang tersebut sebelum ini tidak boleh mereka melakukan ibadah seperti solat dan juga memegang mushaf Al-Quran ataupun tawaf sebelum ini. Akan tetapi apabila dia bersuci, maka dia boleh ataupun telah pun diharuskan baginya untuk melakukan solat. Jadi orang sebelum berwuduk boleh tak ada solat? Tak boleh. Kalau dia solat juga, tidak sah solat dia dan berdosa kerana dia talabbus bil ibadatil fasidah, kerana dia memakaikan ibadah dengan yang ibadah yang rosak. Jadi tak boleh. Jadi maksud daripada suci itu apa? Iaitu yang mengharuskan sesuatu yang sebelum ini tidak boleh. Maka kalau dengan bersuci, maka ianya boleh. Au thawabu mujarrad, ataupun semata-mata untuk mendapat pahala. Jadi ada bersuci untuk mendapat pahala. Seperti apa? Seperti ka ghaslati saniyah, seperti basuhan yang kedua. Jadi basuhan yang pertama itu iaitu basuhan yang wajib. Kalau basuh basuhan pertama, maka terangkat hadas. Maka orang tersebut diperbolehkan untuk dia solat, memegang Quran, tawaf dan sebagainya. Daripada ibadat-ibadat yang wajib untuk dia bersuci. Nampak? Ataupun bersuci tersebut ialah sesuatu perkara yang mana hanya mendapat pahala semata-mata. Seperti apa? Basuhan yang kedua. Jadi dikatakan basuhan yang kedua tersebut wajib tak? Tak wajib. Nampak? Tapi basuhan tersebut untuk mendapatkan pahala lagi. Kerana itu, kita sunnah mengambil wuduk itu 3 kali sebagaimana wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dikatakan makna, dikatakan ta'rif ataupun dari sisi syarak, bersuci itu adalah sesuatu yang boleh mengharuskan, sesuatu yang boleh mengharuskan yang sebelumnya tidak diharuskan. Akan tetapi setelah bersuci maka boleh. Kata Rasulullah SAW, at-tuhur iaitu bersuci, iaitu syatrul iman. Ia merupakan daripada syarat ataupun setengah daripada keimanan. Jadi kata maksud daripada Nabi SAW, maksud setengah daripada keimanan ataupun syarat keimanan, iaitu iman yang sempurna. Jadi kalau orang yang mempunyai akan persucian pada dirinya, tuan-tuan dan puan-puan, maka orang tersebut boleh sempurna ataupun menyempurnakan separuh daripada iman dia. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersuci ni ada beberapa hukum. Nampak tak? Ada beberapa hukumnya.
di antaranya wajib untuk bersuci. Yang pertama, semisalnya kalau orang bersuci, dia daripada setelah janabah, maka ini wajib untuk dia bersuci. Ataupun yang kedua, iaitu hukum sunnah bila dia bersuci. Disunahkan bersuci, iaitu ketika dia nak mentajdidkan wuduk, memperbaharui wuduk. Yang ketiga, harus bersuci. Bila harus bersuci? Iaitu apabila sudah badan dia sudah mulai bau, ataupun mulut dia sudah mulai berbau, maka dia berwuduk. Maka ini diharuskan untuk dia bersuci. Semisalnya mandi adat kita. Orang Melayu kita mandi pagi, petang dia akan mandi lagi. Ini harus hukumnya bersuci. Yang keempat, hukumnya haram bersuci. Bila haramnya bersuci. Semisalnya kalau orang bersuci dengan benda-benda yang haram, sepertinya air-air yang dicuri, air-air yang dirampas, maka ini dia bersuci tetapi sah ibadahnya. Nampak? Ada orang melakukan sesuatu yang haram tetapi sah ibadahnya. Macam mana sah ibadah? Dia ambil baldi, dicuri daripada rumah orang, kemudian dia ambil wuduk, sah tak? Sah solatnya, tak ada masalah, kerana bukan syarat solat itu, bukan syarat wuduk itu di antaranya memakai hak milik kita. Tetapi disebut sebagai haram juga. Artinya dia mendapat dosa tetapi sah ibadahnya. Nampak tak? Jadi itu di antara hukum hakam di dalam bersuci. Jadi kata Rasulullah SAW, bersuci ini daripada sebahagian ataupun separuh daripada keimanan. Jadi bersuci ini benda yang satu besar. Karena itu kalau kita tengok para ulama, mereka pertama sekali karang kitab fiqah mereka awal-awal bab tentang taharah, tentang bersuci. Jadi bersuci ini sangat-sangat penting kerana at-taharah aslul ibadah, ia merupakan asas kepada ibadah. Kalau orang tak sah persuciannya, maka orang tersebut tidak sah beribadahnya. Jadi kerana itu diletakkan awal-awal sekali, iaitu tentang tentang taharah. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan makna Rasulullah SAW sebut tentang bersuci ini, at-tuhur ini, kata para ulama, adalah menyempurnakan wudu. Yang dimaksud oleh Nabi SAW di situ, at-tuhur, di situ adalah berwudu, iaitu isbaghul wudu, iaitu menyempurnakan wudu. Jadi dalam keadaan kita nak berwudu ni, kita kena sempurnakan betul-betul berwudu kita. Kerana itu kata Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain juga, Rasulullah SAW sebut al-wudu syatrul iman. Wudu itu kata Rasulullah SAW merupakan separuh daripada keimanan. Jadi kerana ini khususiah umat Islam. Kita tengok mereka beribadah sentiasa dalam keadaan mereka bersuci. Kerana itu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innallaha yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang bersuci, orang-orang yang suci. Jadi erti katanya umat Islam ni perlu menjaga kebersihan dia. Nampak? Baik orang lelaki, baik orang perempuan, baik yang kecil, baik yang tua, mesti jaga kebersihan sungguh-sungguh. Jadi kalau orang tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga wuduknya, bagi orang mukmin, maka orang tersebut tidak sempurna iman dia. Nampak? Meskipun dia berdakwah macam mana pun, tetapi kalau tak jaga wuduk, tak sempurna. Dan begitu juga kalau orang dia pakaiannya baik, tetapi bersucinya tidak betul, istinjaknya tidak betul, ini pun tidak boleh. Karena itu kalau kita tengok para ulama diajarkan bab istinja di dalam kitab-kitab fiqh. Bab istinja pun diajar. Bahkan Rasulullah SAW ajar sahabat Nabi SAW cara nak membuang air. Rasulullah SAW ajar macam mana. Di antaranya sunnah diletakkan kaki kiri itu dienjekkan sedikit, kaki kanan diangkatkan, kanan diangkatkan tinggi sedikit. Kemudian dibengkokkan sikit badan kiri. Maka itu sunnah Nabi SAW. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah malu untuk menyatakan tentang hukum hakam, hatta pun sekecil-kecil perkara. Walaupun untuk basuh, kencing dan juga berak, Rasulullah SAW ajarkan macam mana yang sahih. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW itu diutuskan litakmil ma'asyiyatuhum, untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka, bukan semata-mata akhirat. Jadi kalau orang tuan-tuan dan puan-puan dia fikir akhirat saja, tetapi dunia dia tak jaga, kebersihan dia tak jaga, ini tak sempurna. Dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kerana Rasulullah sunnahnya menyempurnakan kehidupan dunia.
menyempurnakan kehidupan dunia dan juga menyempurnakan kehidupan akhirat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada Rasulullah SAW di sini, at-tuhur syatrul iman, adalah seorang muslim itu perlu membersihkan dirinya. Sama ada dengan dia membersihkan dirinya dengan mandi ataupun dia dengan berwudu. Jadi kerana itu tuan-tuan puan-puan, bila kita nak pergi masjid, nak pergi majlis ilmu, maka disunahkan untuk kita mandi. Kadang-kadang sunnah mandi itu terkadang datang ketika kita ini nak pergi tempat-tempat yang baik, khususnya pada hari Jumaat dan sebagainya, maka mandi. Sunnah hari Jumaat. Itu dikatakan. Baik perempuan, baik lelaki. Walaupun perempuan tak pergi solat Jumaat, sunnah juga. Sunnah juga untuk mereka niat saja aku mandi sunnah Jumaat kerana Allah Ta'ala. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika seorang lelaki datang masjid awal, Sayyidina Umar Khattab, orang muda datang ke masjid. Maka Sayyidina Umar Khattab tanya dulu lelaki tersebut, kau dah pun mandi sunnah ke belum? Mandi sunat Jumaat? Lelaki tersebut kata, belum lagi wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar suruh dia balik, mandi balik. Kata Sayyidina Umar Khattab, nak katakan begitulah Rasulullah SAW mengajar sahabat, sehingga sahabat pun suruh para sahabat yang lain untuk menjaga kebersihan. Jadi perlu sering kali untuk kita ini membersihkan tubuh badan kita. Jadi kerana itu tuan-tuan, orang Islam ni dia sebenarnya orang ajaran yang mana mengajar kepada kita ni bersih dan suci. Kerana itu kata Rasulullah SAW, kebersihan itu kata Rasulullah SAW merupakan separuh daripada keimanan. Dan maksud kebersihan di sini juga maknanya kita dengan sentiasa berwudu, menjaga betul-betul berwudu. Ini kena jaga sungguh-sungguh. Bagi orang-orang beriman kena jaga sungguh. Rasulullah SAW itu sentiasa berwudu. Jadi kerana itu kalau kita sudah ada wudu, ambil saja wudu. Ambil balik wudu. Kerana itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, al-wudu ala wudu, nurun ala nur. Kata Rasulullah SAW, wudu di atas wudu, artinya kalau dah ambil wudu, kemudian nak tajdid balik wudu, itu nur, cahaya di atas cahaya. Kerana wudu kita ni tuan-tuan sebenarnya akan menjadi cahaya kita di yaumul qiyamah. Bahkan orang sentiasa berwudu, itu akan bercahaya wajah mereka. Jadi kerana itu penyeri muka ni bukanlah kita pergi cucuk botox ataupun kita makan benda-benda suplemen yang mahal berhabis duit kita. Tapi penyeri yang sebenar adalah kita dengan sentiasa berwudu. Jadi kerana itu Rasulullah SAW sebut dari sini, artinya tuhur di situ adalah sentiasa berwudu. Kerana itu berwudu ini dia sangat-sangat memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Itu kata Rasulullah SAW, kalau orang sempurna daripada wudu dia, kata Rasulullah SAW, la yasbughul wudu illa gharafallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dalam satu riwayat dalam Majma' Ar-Rawaid berkata dalam satu hadis Rasulullah SAW, tidak ada orang yang menyempurnakan wudunya kecuali Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya, dosa yang telah terlalu dan juga dosa-dosa yang akan datang. Hadis ini bertaraf hadis hasan. Jadi subhanallah, orang yang berwudu dengan sempurna akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan Sayyidatina Nafisah ini merupakan cucu cicit Rasulullah SAW. Pada zaman beliau itu ada juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Sayyidatina Nafisah ini dikisahkan oleh guru saya, Sayyidina Habib Umar, mengatakan Sayyidatina Nafisah ini menjadi guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sering belajar dengan dia. Tapi dia ni tak pernah puji Al-Imam Syafi'i seperti ulama-ulama yang lain kecuali satu perkara. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i ini merupakan orang yang sangat tertib dalam berwudu. Nampak? Jadi kerana itu tuan-tuan dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling sukar sekali, orang kata dalam bab ibadat yang paling sukar, yang paling cerewet adalah mazhab Imam Syafi'i. Dalam bab air saja macam-macam, tak macam mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini mudah. Tapi mazhab Imam Syafi'i ini dia juga cerewet sikit. Jadi Imam Syafi'i ini subhanallah, dia sangat orang yang sangat menjaga wudunya. Sehingga Sayyidatina Nafisah dia tidak pernah takjub, kagum dengan anak muridnya iaitu Imam Syafi'i ini, kecuali ketika Imam Syafi'i ini beliau berwudu. Kerana berwudunya sangat-sangat tertib. Dikisahkan ada seorang lelaki fasik itu meninggal belakang daripada makam Al-Imam Asy-Syafi'i.
Jadi ada orang soleh, dia bermimpi setelah dikebumikan lelaki fasik tersebut, maka dia mimpi orang lelaki fasik tersebut. Lalu orang soleh tersebut bertanya, macam mana keadaan kau di alam barzakh, di alam kubur? Maka lelaki tersebut mengatakan, aku sentiasa diazab oleh Allah. Kerana aku banyak meninggalkan sesuatu yang difardukan oleh Allah, aku tinggalkan. Aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa waktu. Beberapa waktu. Apa waktunya, kata orang soleh tersebut? Waktu ketika matahari memancar, kemudian daripada kubur Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu tersebut menutup kubur aku, maka ketika itulah aku diberhentikan azab. Subhanallah. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i punya hebatnya tuan-tuan. Kerana itu tuan-tuan, kita kena duduk dekat dengan para ulama. Nampak tuan-tuan? Kita kena duduk dengan para ulama, dan kita kalau boleh biarlah kita dikebumikan, dan kita kalau kita mampu wasiatkanlah di mana-mana yang boleh kita kebumikan, kebumilah berhampiran dengan orang-orang soleh. Kerana orang soleh terkadang mereka boleh memberi syafaat, asbab kebaikan ataupun barakah. Mereka tu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita perlepasan daripada azab kubur. Jadi kerana itu tuan-tuan puan-puan, subhanallah. Nampak? Jadi itu kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini sangat menjaga wuduknya. Sentiasa mentajrid wuduk, sentiasa menyempurnakan wuduknya. Itulah dikatakan kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut hebatnya orang yang sentiasa bersuci, sentiasa berwuduk. Rasulullah SAW sebut, innal abda idza tawadda'a fatatmadha adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi fayhi. Fa idza istashaqa adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi anfi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berwuduk, kemudian dia berkumur, maka Allah akan hilangkan segala dosa yang ada pada mulut dia. Nampak, akan keluar dosa-dosa kita apabila kita berkumur. Itu jangan tinggalkan, makruh kalau orang berwuduk dia tidak berkumur-kumur. Nampak tak? Fa idzan istashaqa adhaballahu bi kulli zambin asabahu bi anfihi. Dan apabila dia istinsyak, iaitu masukkan air sampai ke haisyum, sampai ke pangkat ini dimasukkan, disedut, maka ketika itu kata Rasulullah SAW, Allah akan hilangkan dosa-dosanya yang ada di hidung. Nampak tak? Jadi dosa-dosa pun ada juga pada hidung kita. Semisalnya kita bau benda-benda yang tidak baik dan sebagainya. Nampak? Bau-bauan perempuan. Orang perempuan bau. Lalu kita pun bau menghirup, naik syahwat, naik nafsu kita. Ini berdosa. Jadi hidung pun boleh berdosa. Jadi dengan wudu akan menghilangkan dosa-dosa kecil seperti ini. Fa idza ghassala wajhahu, apabila seorang hamba tersebut membasuh wajahnya, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi wajhi, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosa yang ada pada wajahnya. Jadi wajah kita, yang mana kita menghadap benda-benda tempat yang haram, yang mana-mana mata kita melihat, maka kita boleh terhapus dosa dengan kita mengambil wuduk, kata Rasulullah SAW. Fa idza ghassala yadayhi adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi yadihi. Dan apabila seorang hamba tersebut membasuh kedua-dua tangannya sehingga ke siku, adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi yadihi, maka Allah akan ampunkan dosa yang ada pada tangannya. Apa yang kita capai, apa yang kita pernah sakiti orang dengan tangan kita, maka kalau kita berwuduk, insya-Allah Taala akan menghilangkan dosa-dosa tersebut. Tapi kalau dosa tersebut dengan manusia, kita wajiblah meminta maaf. Cuma kalau dosa-dosa yang pernah kita buat dengan tangan kita ini, maka ianya boleh terhapus. Kata Rasulullah SAW, fa iza masaha ra'sahu, dan apabila dia menyapukan air kepada kepalanya, azhaballahu bi kulli zambin asabahu bi ra'sihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan, hilangkan dosa yang ada di kepalanya. Fa idza ghassala rijlaihi adhaballahu bi kulli zambin asabahu bi rijlaihi, dan apabila dia membasuh kedua-dua kakinya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala dosa yang ada pada kakinya. Jadi berwuduk ni boleh menghapuskan dosa. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ahmad bin Hanbal pernah satu ketika dia sedang berwuduk, tiba-tiba dia nampak ada seorang pemuda. Mudalah, orang muda. Jadi dia tengok orang muda tersebut mengambil wuduk. Kemudian Allah Ta'ala bukakan padanya itu kasyaf. Maka dia tengok orang tersebut mengambil wuduk, jatuh berjurai dosa-dosa yang keluar daripada anggota-anggota dia. Jadi begitu terumpan tahap itu. Jadi beliau pun mengatakan bahawasanya air yang basuhan pertama itu adalah airnya musta'amal.
Jadi kalau basuhan yang pertama, basuhan yang wajib, semisalnya daripada muka pada pertamanya kita basuh, maka basuhan yang pertama itu sebut kalau jatuh daripada satu kolah yang kurang daripada 2 kolah, jadi air musta'mal. Kata beliau, disebab itulah hikmahnya air ini menjadi musta'mal pada basuhan pertama. Kerana jatuh sekali dosa-dosa kita apabila mengambil wuduk. Ulama-ulama ni tuan-tuan dan puan, subhanallah, mereka saling-saling mempelajari ilmu dalil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka hikmah. Kan itu disebut dalam kitab Al-Imam Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri mengatakan kenapa hikmah kita mengambil wuduk. Di antara hikmah mengambil wuduk ni oleh kerana Nabi Adam alaihissalam, bapa kita semua, apabila di dalam syurga, dia menghadap wajahnya itu kepada buah khuldi. Kerana itu diwajibkan apabila nak mengambil wuduk, nak solat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu nak melakukan solat, maka basuhlah wajah kamu. Kenapa? Kerana Nabi Adam alaihissalam dahulu ketika di dalam syurga, dia memandang wajahnya menghadap kepada buah khuldi. Wa aydiyakum ila marafiq, dan basuhlah kedua-dua tangan kamu sehingga siku. Kenapa? Kerana Nabi Adam alaihissalam ketika dalam syurga, dia mencapai dengan tangan dia. Jadi kerana itu kita ini diwajibkan untuk kita berwuduk kalau kita nak menyucikan diri kita ataupun kita nak solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telinga disunahkan juga untuk kita basuh oleh kerana dia terdengar bisikan daripada syaitan. Kerana itu dibasuhkan telinga. Dan juga kaki. Kenapa? Kerana Nabi Adam alaihissalam ketika dalam syurga, dia menuju kepada pokok khuldi tersebut. Maka kerana itu diwajibkan untuk kita basuh kaki. Itulah hikmah seorang itu apabila disuruhkan untuk dia berwudu. Jadi kerana itu, tuan-tuan, kita nak bertemu dengan Allah, bagi orang yang beriman, mestilah mereka berwudu. Jadi kita kena sentiasa jaga kebersihannya. Imam Ahmad bin Hanbal sentiasa jaga wudu dia. Sehingga dia katakan Imam Ahmad bin Hanbal itu, subhanallah, tidak pernah putus wudu isyaknya selama 40 tahun. Mak Ustaz, 40 tahun? Macam mana Ustaz? Tak pergi tandas? Tak yang kecil. Apa yang dimasukkan sini? Yang dimasukkan di sini, maksudnya dia tidak pernah putus. Artinya kalau putus, kalau berhadas, dia akan sentiasa mentajdid ataupun memperbaharui wudunya. Itu dikatakan maksudnya beliau ini tak pernah putus wudu. Sentiasa berwudu selama 40 tahun. Subhanallah. Jadi kerana itu, tuan-tuan, bagi orang-orang beriman mestilah kena ada wudu. Kerana wudu ni, tuan-tuan, dia merupakan himayah, pendinding gitu. Orang kalau berwudu, insya-Allah taala jauh daripada sihir. Orang kalau nak sihir dia, insya-Allah tak ada apa-apa. Kalau orang santau angin, kalau tempat tersebut boleh terkena, orang lain boleh terkena, dia insya-Allah taala tak kena. Dan begitu juga orang yang sentiasa berwudu, dia boleh terselamat daripada pandangan ain. Kata Rasulullah SAW, al-ainul haqq. Pandangan ain ini benar. Artinya kalau ada orang pandang kita, kerana dia tengok kita ada kelebihan, lalu dia berasa hasad dengan kita, maka dia pandang kita boleh jatuh sakit. Ini dengan penyakit-penyakit ain. Jadi kerana itu, kata Rasulullah SAW, bila kamu melihat sesuatu yang indah, maka katakanlah, Masya Allah. Jadi kerana itu, kalau kita tengok di negara Arab, di rumah-rumah mereka, di kereta-kereta mereka, kalau kita pergi umrah, dia letak Masya Allah. Supaya tak kena ain. Terkadang kereta pun boleh kena ain, dia kena ain. Motor pun boleh kena ain, dia boleh kena ain. Baru beli, tengok-tengok, rosak. Boleh kena ain. Kerana ada orang hasad, dengki, lalu dia memandang dengan pandangan mata hasad dia. Maka terjadi. Sebagaimana orang soleh, kalau dia memandang dengan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut menjadi baik. Begitu juga orang-orang yang jahat, kalau dia pandang dengan hasad, maka kita pun boleh terkesan dengan pandangan tersebut. Jadi orang yang berwuduk boleh terselamat daripada itu. Dan orang yang berwuduk, mereka boleh terselamat daripada gangguan jin. Jadi orang-orang yang kalau duduk, keluar pergi ke hutan, pergi ke bendang, ke apa ke, berwuduklah. Sentiasa berwuduk. Itu dikisahkan oleh guru saya, ketika mana ada seorang pelajar, seorang lelaki, apabila dia pergi ke hutan, maka ketika itu dia sedang mencangkul. Jadi ketika itu dia mencangkul, tuan-tuan, tak perasan rupanya tempat tersebut adalah tempatnya jin. Maka dicangkulnya kepala anak jin. Jadi dia cangkul tu kepala anak jin. Maka jin tersebut dia panggil ayahnya. Panggil ayahnya, berada-berada semua turun padam. Balung kawasan.
Datang, dia kata, fulan, orang manusia tersebut dah cangkul kepala anak aku, dah luka, dia kata. Maka ayahnya pun datang, bila nak datang, mungkin nak tabur lah tuan-tuan. Rupa-rupanya tak boleh tabur. Sebab apa? Nak hampir, nak dekat, tak boleh. Kerana sebab lelaki tersebut berwuduk. Jadi kerana itu, tuan-tuan, hebatnya orang berwuduk ini. Lepas itu, kita disunahkan untuk menjaga berwuduk. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, ini istata'ata an takuna abadan ala wuduk faf'al. Wahai Anas, sekiranya kalau kamu mampu untuk menjadi orang yang sentiasa berwuduk selama-lamanya, faf'al, maka kau lakukan. Fa inna malakal maut idza qabada ar-ruh abd wa huwa ala wudu' kata kutibat lahu syahadah. Karena apabila malaikat maut itu nak mencabut nyawa seorang hamba dalam keadaan dia berwuduk, maka dia akan dituliskan baginya mati dalam keadaan syahid. Ini tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini disebut oleh Imam Al-Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Baihaqi di dalam Sya'ibul Iman. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sentiasalah kita berwuduk. Kata para arifin, barang siapa yang sentiasa berwuduk, akramahu Allah Ta'ala bisab'a khisal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dia dengan 7 perkara. Orang yang sentiasa berwuduk, Allah Ta'ala akan muliakan dengan 7 perkara. Yang pertama, targhabul malaika fi suhbatihi. Para malaikat suka nak berkawan dengan dia. Suka nak duduk dengan dia. Kerana orang sentiasa berwuduk ini, mereka sentiasa menjaga kebersihan. Malaikat ni suka kepada kebersihan. Itu yang pertama. Wala yazalul qalam rutban fi katbi thawabih. Artinya akan sentiasalah qalam malaikat yang menulis catatan amal seorang hamba akan sentiasa rutban, sentiasa basah tatkala apabila seorang itu sentiasa berwuduk. Nak katakan banyak sungguh pahala orang yang sentiasa berwuduk. Selagi mana berwuduk, selagi itulah dituliskan kebaikan. Dituliskan pahala bagi orang yang berwuduk. Itu di antara yang kedua. Wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa berwuduk, anggota-anggotanya akan bertasbih. Dan juga seluruh daripada tubuh badannya juga akan bertasbih. Jadi anggota-anggota kita ini hidup. Memang hidup. Kerana itu dalam satu riwayat, Rasulullah SAW sebutkan setiap pagi, anggota-anggotanya akan berbicara dengan lisan. Mengatakan kepada lisan, ya lisan, idza a'wajta a'wajna wa idza istaqamta istaqamta. Wahai lisan, sekiranya kalau kamu berlaku baik, kami akan baik. Tapi kalau kamu berlaku jahat, kami akan berlaku jahat. Jadi anggota-anggota kita ini bercakap sesama mereka dan mereka juga bertasbih. Jadi itu perkara di dunia pun berlaku. Cuma kita tidak lihat dan kita tidak dengar apa yang diperkatakan, apa yang dikatakan. Jadi orang yang berwuduk, anggota-anggotanya akan bertasbih. Wala tafutu takbiratul ula ay ma'al imam. Dan yang keempat, orang tersebut tidak akan terluput daripada mendapat takbiratul ula, iaitu takbir berserta imam. Takbir yang pertama berserta imam. Kalau orang sentiasa wuduk, dia cepat. Dia tak seperti orang yang lambat mengambil wuduk. Nampak? Yang kelima, wa idza nama ba'athallahu ta'ala ilaihi malaika yahfizunahu min syarri thaqalain. Di antara yang kelima, orang yang sentiasa berwuduk, maka orang tersebut apabila dia tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan utuskan malaikat-malaikat untuk menjaganya daripada kejahatan-kejahatan thaqalain. Thaqalain artinya kehidupan di dunia dan juga di dunia ini dan juga di langit. Tak ada siapa-siapa yang boleh menganiayanya. Jadi orang sentiasa berwuduk, itulah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga malaikat Allah. Yang keenam, wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut. Orang yang sentiasa berwuduk akan dipermudahkan baginya itu tatkala menghadapi sakaratul maut. Jadi orang sentiasa jaga wuduk, dia mati insya-Allah husnul khatimah. Boleh sebut la ilaha illallah. Nampak? Yang ketujuh, wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama 'alal wudu. Orang tersebut sentiasa dalam naungan Allah, dalam penjagaan Allah, peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mana dia itu sentiasa berwudu. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, sentiasalah untuk kita ini berwudu, tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu kalau orang sentiasa berwudu, insya-Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memeliharanya daripada pelbagai ancaman, tuan-tuan dan puan. Dihikayatkan bahawasanya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika dihantar beberapa rombongan ke Syam. Maka ketika itu lalulah satu tempat, satu lorong, yang di lorong tersebut ada seorang rahib. Maka dia pun ketuk pintu. Artinya nak jumpalah rahib ni ahlul kitab.
Maka rahib tersebut falam yaftah, dia tak buka pintu tersebut. Kecuali setelah beberapa jam, setelah sejam baru dia buka. Maka setelah sejam, sahabat-sahabat Nabi SAW ni yang dihantar oleh Sayyidina Umar Khattab ni, maka dia pun tanya, sebab apa kau buka lepas sejam? Lama betul dia buka. Kau buka. Maka dia kata apa? Ahallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Pernah satu ketika Nabi Musa alaihissalam itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, idza khifta sultanan fatawadda. Apabila kamu rasa takut dengan pemimpin, maka hendaklah kamu berwudu. Wa amur ahlak bihi fa inna man tawadda'a kana fi amani mimma yakhaf. Dan hendaklah kau perintahkan kepada ahli keluarga engkau, kerana sungguhnya orang yang berwudu, mereka akan tenteram, akan terselamat daripada apa yang mereka takutkan. Falam aftahu laka, dan aku tak buka pintu kerana kami belum berwudu. Kami tunggu dulu kerabat-kerabat kami, keluarga kami berwudu, barulah kami buka. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu kalau orang berwudu ni dia ada haibah. Sentiasa ada haibah. Haibah ni artinya kegerunan. Nampak tak? Orang gerun dia pakai macam-macam. Dia pergi jumpa Tok Bomo, ayat pengeras lah, ayat pelbagai lah untuk ilmu kebal dan sebagainya. Ilmu kebal sebenar adalah berwudu. Kerana itu tuan-tuan di antara karamah Syekh Ali Jumaah masih hidup lagi, mantan mufti Mesir, tuan-tuan puan. Beliau keluar daripada masjid dalam keadaan berwudu. Maka ketika itu ada satu hari tersebut, beliau ini nak di-assassin, nak dibunuh. Seorang yang tak dikenali tetapi seorang Islam tetapi bermanhajkan dengan manhaj Daesh ataupun ISIS, bermazhabkan dengan mazhab yang ekstrim. Maka dia nak bunuh Syekh Ali Jumaah. Maka tuan-tuan puan, dia dekat dengan Syekh Ali Jumaah. Bila dia tembak tuan-tuan puan, tak lut. Jadi subhanallah, ini orang-orang yang pelihara wudu, di antaranya asbab orang menjaga wudu. Itu dikatakan para alim ulama. Jadi insya-Allah taala orang yang sentiasa wudu, tuan-tuan puan, itulah akan menjadikan diri mereka. Kerana itu disebutkan dalam tabaqat Al-Imam As-Subqi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, tawadda. Wahai Musa, hendaklah kamu berwudu, sentiasa jaga wudu. Fa inna asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalau kau ditimpa dengan satu musibah dalam keadaan kau tidak berwudu, jangan kau menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kamu. Jadi kerana itu nampak sentiasalah jaga wudu. Jadi itu maksud daripada tuhur di situ, pelihara wudu, jaga kebersihan. Jadi jangan malas-malas berwudu. Saya dah berwudu Ustaz. Tapi setelah wudu kedua ni saya nak sekali-sekali saja ambil. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu makruh kalau kita mengambil sekali-sekali. Kerana itu kita mengambil tiga kali. Kata Rasulullah SAW, pernah satu ketika Rasulullah SAW panggil sahabat. Rasulullah SAW beliau dengan sahabat, kemudian Rasulullah SAW berwudu. Kali pertama Rasulullah SAW basuh sekali saja. Maka kata Rasulullah SAW, ini wudu yang mana kalau tak lakukannya maka tidak sah solatnya. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ambil wudu lagi sekali. Rasulullah SAW ambil wudu 2 kali pula. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu 2 kali, ata'allahu ajrain. Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pahala 2 kali. 2 kali ganda dia dapat pahala. Dan kali ketiga kata Rasulullah SAW pun berwudu 3 kali. Kata Rasulullah SAW, ini adalah wuduku dan wudu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalatu wassalam. Jadi berwuduklah ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah menjaga kebersihan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhu syatrul iman walhamdulillahi tamla al-mizan. Dan alhamdulillah itu adalah tamla al-mizan. Maksudnya segala puji bagi Allah Ta'ala itu adalah memenuhkan akan timbangan. Artinya kalau diucap 1 kali, dia boleh memenuhkan akan timbangan amalan-amalan kita. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Walhamdulillah artinya segala puji-puji. Artinya segala puji ni apa-apa. Segala puji yang di dunia sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, alif lam pada alhamdulillah itu alif lam li jinsi. Alif lam li jinsi artinya setiap jenis-jenis puji
Segala yang pernah dipuji yang terungkap, sama ada dengan isyarat, apapun semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Karena itu dikata Alhamdulillah lillah. Puji bagi Allah. Jadi kerana itu kalau orang memahami tentang Alhamdulillah segala puji Allah, dia tak heran kalau orang tak puji dia. Sebab puji-puji itu layak bagi Allah. Kerana puji itu, kata para ulama, terbagi kepada 4. Kalau kita mengaji tauhid dibahas begitu. Puji itu terbagi kepada 4. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Puji Allah Ta'ala kepada dirinya Allah Ta'ala. Iaitu Allah memuji dirinya. Semisalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Innallaha Ghafurur Rahim. Semisalnya kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah puji ke atas diri dia. Dan Allah layak untuk memuji dirinya. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Semisalnya Allah puji siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, kau mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat hebat. Jadi puji yang kedua adalah puji Allah kepada makhluk. Allah puji juga orang-orang beriman. Itu puji Allah Ta'ala kepada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk kepada Allah. Ataupun hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim, puji makhluk kepada Allah. Iaitu kita semua. Bahkan ini sepatutnya yang dilakukan bagi setiap seorang hamba untuk memuji Tuhan dia. Kita puji Allah. Nampak? Kita mengatakan Alhamdulillah, itu pun puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Iaitu puji makhluk bagi makhluk. Puji makhluk bagi makhluk sepertinya kita puji orang rumah kita. Nampak? Kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh puji, boleh, tak ada masalah. Maka empat-empat ni ialah dipanggil sebagai sebagai puji. Maka kata para ulama, segala daripada empat-empat ni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu orang-orang maksud segala puji itu hanya milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah, membaca Alhamdulillah tamla al-mizan, iaitu memenuhkan akan al-mizan. Itu dikatakan. Maksud daripada memenuhkan akan mizan di situ, artinya innallazi wazinu sahaif mustamilatun 'alaiha. Artinya ditimbang pada buku-buku amalan mereka. Artinya orang yang membaca Alhamdulillah boleh memberatkan timbangan-timbangan daripada Allahumma salli Muhammad, daripada Alhamdulillah yang dibaca. Dan kata para ulama, mizan itu macam mana? Dikatakan para ulama, mizan itu adalah nanti di yaumul qiyamah, kalau ditimbangnya amalan tersebut, dia akan menjadi seperti gising. Buku amalan tersebut nanti dia akan berkumpul jadi seperti jisim, wa tasawwurul hasanat, dan ketika itulah dia akan menggambarkan akan kebaikan-kebaikan bisuril hasanah, dengan gambaran-gambaran yang baik yang bercahaya. Itu dikatakan wa tatrah fil kiffatil yumna, dan akan diberikan kepada tangan kanan seorang hamba. Setelah dihisap, maka diberikan kepada orang-orang tersebut. Wa tasawwurus sayyi'at, dan kalau timbangan-timbangan yang jahat, amalan-amalan yang jahat, maka dia akan bergambar dengan qabiha muzlimah, dengan gambaran yang buruk dan juga gelap. Kemudian dicampakkan kepada tangan kiri seorang hamba tersebut yang banyak bermaksiat ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu tuan-tuan puan-puan, subhanallah, orang-orang yang mana mereka perbanyakkan Alhamdulillah itu mampu membela nasib mereka di yaumul qiyamah. Jadi kerana itu jangan kita berhenti untuk mengucapkan Alhamdulillah. Duduk diam-diam, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak banyak pun tak apa. Yang penting kita setiap hari istiqamah. Kata Rasulullah SAW bahawasanya sebaik-baik amalan adalah amalan yang sentiasa walaupun sedikit. Jadi tak syarat banyak ribu-ribu kita berzikir, tetapi kalau kita dapat istiqamah sedikit demi sedikit, insya-Allah itu lebih afdal. Duduk diam-diam, sebut Alhamdulillah. Berapa banyak Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Fikir balik. Nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat daripada dapat bernikah, dapat anak-anak, dapat anak, dapat kerja. Mestilah kita kena sebut Alhamdulillah setiap hari. Kerana itu tuan-tuan, Alhamdulillah ini pengikat nikmat yang telah ada. Orang-orang yang tak membaca Alhamdulillah, mereka orang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan nikmat daripada dia. Jadi kerana itu kita kena baca sungguh-sungguhlah
alhamdulillah. Ini sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan Amr bin As. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah yastakhlisu rujulan min ummati ala rusu'il khalaiq yaumil qiyamah. Sungguh nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil seorang lelaki daripada yaumil qiyamah ala rusu'il khalaiq. Semua orang boleh tengok dia. Fayanshuru alaihi tis'a wa tis'ina sajalan, maka diberikan kepadanya itu 99 buku. Sajalan artinya daripada buku amalan. Artinya buku cacatan dia ada 99. Semuanya jahat. Kullu sajalin minha muddal basar. Dan dikatakan Rasulullah SAW setiap daripada buku amalan dia artinya muddal basar, sejauh mata pemandangan mata. Nak kata banyak sungguh dosa dia ni tuan-tuan dan puan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Atankiru min hadza syai'an?" Apakah kau mengingkar perbuatan yang kau dah lakukan? Betul tak kau buat ni? Apa kata lelaki tersebut? Ya, dia kata apa? Dia kata kemudian Allah kata, "Azzalimaka kata bai hafizun?" Apakah Allah telah menzalimi ataupun malaikat yang mencatat amalan-amalan kamu telah tidak jujur dalam menulis tersebut? Dia kata, "Tidak wahai Tuhan, memang betul ni buku amalan aku." Nak kata orang tersebut ni memang jahat sungguh. Nak katakan dia diberi 99 buku amalan mereka, amalannya, dan satu buku amalannya penuh sejauh pemandangan dan penuh dengan dosa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaka uzur?" Kau ada uzur tak? Kau nak cakap kau ada alasan apa-apa tak? Nak cakap kenapa banyak sangat dosa kau ni? Ini kata Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah. Fala yaqul, maka orang tersebut mengatakan, "La, aku tak ada alasan wahai Tuhan." Fayaqul, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alakal hasanah?" Kau ada buat baik tak? Kata lelaki tersebut, "Aku tak pernah buat baik." Fayaqul, "Alakal uzur?" Apakah kamu mempunyai uzur? Aku tidak mempunyai uzur juga ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya engkau ada kebaikan." Bala, sebenarnya engkau ada kebaikan. Innalaka 'indana li hasanah. Sesungguhnya engkau mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma 'alaika, dan sesungguhnya amalan tersebut yang kau lakukan dia tidak akan menzalimi engkau. Dia akan bantu engkau. Fa yakhruju bitaqah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu kad, macam satu kertas, maka kertas tersebut tertulisnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyelamatkan lelaki tersebut. Penuh amalan dia dengan kejahatan, akan tetapi diselamatkan dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka lelaki tersebut pun kata Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rabbi, ma hadhi bitaqa ma'a hazi sajalat?" Ya Rasulullah, apa bendakah kad ini berserta dengan daripada amalan-amalanku yang jahat lebih banyak ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayaqul innaka la tadhlim." Sungguhnya engkau tak akan dizalimi. Fatudul sajalat fi kifatil wal bitaqa fi kifah, fashatat sajalat wa thaqalat bitaqa. Maka diletakkan di mizan tersebut segala amalan-amalan yang katakan 99 daripada buku dipenuhi dengan dosa-dosa sejauh mata pemandangan, kemudian diletakkan pula dengan satu kad saja ataupun satu kertas saja yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW wa thaqalat bitaqah. Maka kad tersebut lebih berat daripada dosa-dosanya. Wala yadhkur ma'a ismullahu syai'in, dan kata Rasulullah SAW, sudah pastilah yang ada nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi kerana itu tuan-tuan puan-puan, subhanallah, kita ni banyak dosa. Kita tak tahu tuan-tuan puan-puan apakah amalan yang masukkan kita dalam syurga. Oleh kerana itu tuan-tuan dalam hadis ini pun menerangkan kepada kita pentingnya kita berzikir kepada Allah. Pentingnya kita menjaga iman. Kerana itu tuan-tuan puan-puan, jaga sungguh-sungguh dengan kalimah la ilaha illallah, jaga sungguh-sungguh. Jadi kan itu kata para ulama bahawasanya orang yang baru hijrah dan sebagainya, kalau nak perkuatkan iman mereka, hendak dia sentiasa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Jadi kan itu Rasulullah SAW sebut, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kamu dengan kamu memperbanyakkan membaca la ilaha illallah. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita sebut ramai-ramai la ilaha illallah 3 kali tuan-tuan, dan niat. Kita niat, kita sebut la ilaha illallah, kita kuatkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niat, kita baca la ilaha illallah, esok kita mati dalam keadaan kita sebut dengan kalimah la ilaha illallah, yang mana Nabi SAW sebut, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang last sekali apabila kalam dia
nanti di sakratul maut, la ilaha illallah, masuk syurga. Yang ketiga, kita niat dengan la ilaha illallah tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli ma'rifah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikut sama-sama tuan-tuan dan puan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah taala tuan-tuan, Allah perbaharui iman kita, Allah mantapkan akidah kita, Allah kekalkan diri kita tuan-tuan puan, kerana kita tak tahu bila kita mati. Hari ini kita tengok orang tu hidup tuan-tuan puan, esok kita jumpa dah tak ada dah. Kerana itu kita kena sentiasa banyak betul-betul berzikir kepada Allah. Sebut alhamdulillah banyak-banyak, itu yang menyelamatkan kita tuan-tuan. Yang boleh memberatkan amalan kita, nak banding dengan dosa kita ni banyak. Akan tetapi tuan-tuan dan puan, dengan kalimah alhamdulillah itu boleh menyelamatkan kita. Dengan kalimah la ilaha illallah itulah boleh menyelamatkan kita. Jadi kerana itu kalau kita tak biasa berzikir tuan-tuan dan puan, nanti ketika kita mati kita susah nak berzikir. Satu kisah seorang alim, dia mengajar seekor burung gagak, seekor burung kakak tua. Setiap hari dia ajar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap hari. Sehingga burung tersebut berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, siang, pagi, petang, malamnya, setiap hari. Maka satu hari itu orang alim tersebut dia tengok burung tersebut dah pun tua dan sampai sakratul mautnya, dia dah pun sakit. Maka apabila dia mati tuan-tuan dan puan, dia tak dapat mengucap la ilaha illallah, menangis orang alim tersebut. Maka anak murid jadi pun tanya, mengatakan kepada wahai guru, wahai orang alim, kenapa kau menangis hanya tengok seekor burung yang dah pun mati? Kata lelaki tersebut, kata orang alim tersebut, ketahuilah burung ini aku ajar disebut la ilaha illallah setiap hari siang, pagi, petang, malam dia zikir la ilaha illallah, tapi bila dia mati dia tak dapat sebut la ilaha illallah. Bagaimana kalau aku yang sering lupa dan juga lalai? Kalau kita yang lalai la ilaha illallah tuan-tuan dan puan, macam mana esok kita mati? Kita tak pernah tahu teman. Jadi kerana itu tuan-tuan banyak zikrullah. Banyak berzikir la ilaha illallah, sebut alhamdulillah nikmat Allah Taala, itu yang bantu kita di yaumul qiyamah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Dengan keberkatan kita berzikir, dengan keberkatan kita menyebut la ilaha illallah, Allah golongkan kita dengan orang-orang yang beriman, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang beri rahmat. Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan golongan-golongan yang sentiasa menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum insyaallah taala.